A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita pada malam ini dapat berjumpa sekali lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama mendengar, membaca kisah-kisah daripada nabi-nabi, kisah nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pada malam ini kita akan bersama-sama dalam siri yang keempat daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada malam ini sebelum saya terus ni kita telah hari itu pada minggu lepas kita telah membaca beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ini berasal daripada Babil, iaitu ketika dia berkata menegur bapaknya dan juga kepada kaumnya, dan dia telah meruntuhkan, memecahkan berhala-berhala. Kemudian yang keduanya kita juga telah membaca kisah selepas daripada itu, ialah Nabi Ibrahim ini dibakar, dan kemudian Nabi Ibrahim selepas daripada itu telah berjumpa dengan Namruz, Namrud ataupun Numruz dalam bahasa Arabnya, sama ada Numruz ataupun Namrud gitu bacaan dia. Jadi Namrud ataupun Numruz ni adalah salah seorang daripada raja yang besar pada masa itu. Dalam dunia ini disebutkan bahawa ada beberapa orang raja yang menguasai utara, selatan, timur dan juga barat. Yang pertamanya Zulkarnain, yang keduanya adalah Namruz, yang ketiganya adalah disebut Bukhtanasar. Dalam bahasa Inggerisnya saya rasa Nebuchadnezzar disebut. Yang pertama dan juga yang kedua itu adalah raja-raja yang besar di atas dunia ini. Jadi semasa berjumpa dengan Namruz ni, Nabi Ibrahim telah berdakwah kepadanya dan telah mencabar dia, berdebat dengan Namruz tentang masalah menghidup dan mematikan, iaitu Allah Taala menghidup dan mematikan. Dan juga Namruz berkata, aku pun boleh menghidup dan mematikan. Tetapi apabila dicabar oleh Nabi Ibrahim supaya menaikkan matahari dari sebelah barat, maka Namruz terdiam, terkapai-kapai, terkedu, tak boleh menjawab. Selepas daripada itu kita habis di situ. Seterusnya pada malam ini kita akan meneruskan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Selepas daripada habis dengan Namruz, maka dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah ke Harran. Jadi sekarang ni asalnya ialah daripada Babil. Babil ni ialah negeri Iraq. Kemudian dia telah berpindah. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim ni terkenal, yang pertamanya dia ni ialah orang yang banyak berpindah randah. Jadi dia pertama sekali dia berpindah ke Harran. Harran ni satu tempat, sekarang ni ada tempat tu, nama dia Harran, iaitu di utara negeri Iraq, di utara negeri Syam, sempadan negeri Turki. Nama dia Harran namanya. Kalau kita pergi ke tempat tu, ada lagi tempat yang dikatakan tempat Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bissawab. Tempat-tempat ni wallahu a'lam lah, kita pun tak tahu juga. Tapi yang pentingnya dia berpindah di situ, dan dia telah di sana dia telah berkahwin dengan Sarah, ataupun disebut dalam bahasa Arab kadang-kadang tu Sarah, macam tu Sarah. Jadi bahasa Melayu panggil Sarah lah, S-A-H-A-H. Tapi bahasa Arabnya Sim Alif Ra Ta, Sarah. Sarah ni maknanya gembira, orang yang gembira, orang yang bahagia, orang yang tak ada masalah lah. Itu Sarah. Dan dikatakan dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan
Tidak ada, sebagaimana disebutkan, tidak ada orang yang lebih cantik perempuan daripada yang pertama sekali paling cantik adalah Hawa. Hawa isteri Nabi Adam AS, bapa ibu kita semua. Selepas daripada itu yang keduanya adalah Sarah. Jadi Sarah ni cantik. Nabi Ibrahim telah berkahwin dengan Sarah, dan pada masa itu dia telah juga bersama-sama dengan dia. Daripada cerita yang panjang, kita cerita sebelum daripada kena bakar, tak ada seorang pun yang beriman. Selepas daripada itu berdebat dengan Namrus, tak ada juga orang beriman. Akhirnya 3 orang saja yang beriman dengan dia, iaitu Sarah isterinya, dan kemudian yang kedua Lut, iaitu anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila sampai ke Haran ni, maka Nabi Ibrahim ni melihat orang-orang di Haran ini, mereka ni menyembah bintang-bintang. Artinya mereka ni akan tunggu malam lah. Bila tunggu malam, mereka akan tengok bintang, mereka akan pun sembah bintang tu. Inilah maknanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia sampai di sana, dia tengok orang sembah bintang, maka dia pun berdebatlah dengan mereka ni. Jadi salah satu lagi sifat yang kedua. Yang pertama sekali Nabi Ibrahim ni, dia ni adalah orang yang banyak berhijrah. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, dalam Quran surah. Dia berkata wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dia pergi bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maknanya dia tidak tinggal lah. Kalau kita ni tinggal di sini, tinggal je kat sini. Tak, dia bergerak. Sebab apa? Bila dia tengok orang sini tak sesuai untuk dakwah, tak sesuai, tak nak terima Islam, maka dia akan bergerak ke tempat lain pula. Jadi dia pergi ke Haran tadi, dia tengok orang di sana sembah bintang. Bintang apa di situ? Dia katakan bahawa bintang ni orang zaman dulu dia tak ada planet, tak ada apa dia tahunya tengok di langit nampak bintang. Jadi bintang yang paling terang sekali, yang mula-mula sekali muncul pada petang hari bila matahari jatuh ni, ialah nama dia, orang panggil dia Zuhrah dalam bahasa Arab ni. Bahasa Melayu panggil kejora. Betul ke tak? Tu kejora, bintang kejora. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Zuhrah, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Venus. Itu bukan bintang sebenarnya, itu adalah kaukab dipanggil. Kaukab ni ada planet. Orang sekarang, orang belajar sains dah. Kita bintang semualah mudahnya kan. Nampak atas langit bintang. Jadi mereka ni orang-orang di Haran ini dia sembah bintang tu. Sebab itulah bila kita baca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan mereka. Jadi Nabi Ibrahim kita sebut tadi, yang pertamanya dia ni adalah banyak berhijrah. Yang keduanya, kehebatan dia ialah dia ni ialah seorang yang pandai berdebat. Jadi dia bila dia berdebat, dia ni guna logik banyak. Contohnya dia pecahkan berhala. Kemudian satu berhala dia tak pecahkan. Dia ambil penukul tu letak pada tangan berhala besar. Bila orang tanya dia kata, tanyalah berhala tu, jangan tanya aku. Tu kan pandai dia. Jadi nak suruh supaya nak minta supaya orang tu guna sikit logiknya, otak ni. Takkanlah kamu sebut benda tu. Macam itulah juga. Makanan pun macam tu juga. Makanan yang kita cerita pada minggu lepas. Orang zaman dulu pun menggunakan makanan tu diletakkan di depan berhala tu. Samalah macam orang sekarang. Orang sembah berhala ni, dia letakkan makanan depan berhala tu. Kemudian tunggu. Malam tengok berhala tu tak makan, dia yang makan. Itulah sama lah tu. Style tu kan. Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sebut dalam Quran. Nabi Ibrahim kata, kenapa awak tak makan? Makanlah. Kan dia cakap dengan berhala yang kita baca pada minggu lepas. Kemudian benda tu tak bercakap. Bila benda tu tak bercakap, dia kata, kenapa awak tak bercakap? Cakaplah. Jadi dia guna logik. Dengan Namrus dia guna logik juga. Sekarang dia pergi kepada Haran ini di utara Syam, dia pun guna logik juga. Dia kata sini, iaitu kita baca dalam Quran, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Allah Subhanahu Taala tunjukkan kepada dia apa yang mereka buat tu. Lalu Allah Taala cerita ringkasnya ialah falamma janna alaihil lail. Dalam Quran sebut falamma janna alaihil lail, apabila tiba waktu malam. Janna ni maknanya ialah gelap gelap makna satu benda yang tak nampak, jannah itu. Orang kita panggil, kalau jin dia asal daripada perkataan yang sama ni, jin ni sebab kita tak nampak dia kan. Jannah ni bila gelap tu telah menggelapi, malam telah menggelapkan, ra'a kaukaba, dia pun melihat ke langit nampak kaukab. Kaukab tu bintang lah ataupun planet kita kata kan. Qala, dia pun berkatalah, dia kata,
Dia kata kepada orang situ tu, oh inilah Tuhan kan. Panjang cerita tu panjang, dia ada 3 benda kan. Dia tengok sini kan. Jadi dia kata, lepas tu tiba-tiba bintang tu hilang. Bintang tu hilang, dia kata, aku tak sukalah benda hilang-hilang ni. Macam mana nak jadi Tuhan? Satu poin dia. Ni sebenarnya bukan ada setengah-setengah riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni mencari Tuhan. Sebenarnya bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim sedang berdebat dengan orang-orang di Haran. Kerana mereka ni mengatakan bahawa bintang tu Tuhan. Itu yang sebenarnya. Jadi ada setengah-setengah daripada tafsir-tafsir yang menyebutkan perkara ni secara salah. Jadi ulama-ulama tolak. Sebab perkara tu bila menganggap bintang tu adalah Tuhan, maka benda tu adalah syirik. Nabi-nabi tak syirik, nabi-nabi tak mungkin syirik. Nabi-nabi ni maksum. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan dalam Quran perkara ni, iaitu dalam soal An'am ayat 76 soal An'am dan seterusnya, ialah menyebutkan Nabi Ibrahim sedang berdebat dengan orang di Haran. Jadi dia kata bintang, mula-mula bintang, tiba-tiba bintang tu hilang. Dia kata aku tak suka benda hilang ni. Kemudian malam bulan pula keluar. Dia kata qamar. Jadi bila tengok qamar, dia kata oh bulan besarnya. Sekarang bulan besar kan. Gerhana baru ni kan dia bulat besar. Dia kata oh bulan besarnya. Tu ni aku Tuhan. Dia kata ni Tuhan. Jadi tiba-tiba bulan tu hilang. Dia kata aku tak suka benda hilang. Macam mana benda nak jadi Tuhan hilang ni? Nombor 2 dah. Siang hari tiba, tengok matahari pula. Matahari tu lagi besar kan. Panas pula tu, bersinar pula. Dia kata ni Tuhan kot. Dia kata dia main kod-kod macam itulah dengan kaum dia. Jadi kaum dia pun kata Tuhan tengok hilang. Pada petang hari jatuh waktu maghrib matahari. Nabi Ibrahim kata aku tak suka lah kalau macam ni. Tuhan apa main hilang-hilang ni. Jadi akhirnya kesimpulan dia baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku beriman, aku ni bari'um minkum, aku ni tak suka kepada kamu. Aku tak kepercayaan kamu ni tak betul. Habis cerita tentang di Haran ini, itu cerita di Haran dia pun berdakwahlah kepada orang-orang di Haran ni dengan cara perdebatan dan macam ni, tetapi hasil dakwah dia tak ada juga. Maknanya tak ada hasil ni. Dah berdakwah penat dah ni, dah berdebat banyak ni dengan orang-orang di Haran, tak jadi juga. Selepas daripada tu Nabi Ibrahim ambil keputusan berhijrah lagi. Hijrah lagi dia. Tadi dah satu sekali hijrah Yang pertama daripada tempat rumah dia, pergi jumpa Namrud, pergi kepada Haran. Sekarang dia berhijrah lagi. Dia pergi ke mana lepas tu? Dia hijrah ke Palestin. Dia pergi Palestin, dia tinggal sekejap di Palestin, kemudian dia pun menuju ke negeri Mesir, hijrah lagi. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa Palestin ini yang kita sedang cerita tadi tu, imam tadi pun baca doa selalu, imam Palestin kita sekarang doa kunut baca Palestin Palestin khassah. Palestin khassah. Palestin ni special. Tak macam tempat kita Tempat kita ni okeylah juga tanah air kita kan. Tapi Palestin ni special. Sebab apa? Sejak daripada dulu lagi dia ni banyak nabi-nabi. Allah Ta'ala lahirkan nabi-nabi di situ. Banyak nabi-nabi berdakwah di situ. Jadi antaranya ialah Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim singgah di Palestin. Kemudian dia pun, kalau kita tengok peta daripada Haran, dia turun ke Palestin, kemudian dia pergi ke Mesir. Mesir pada masa itu pun adalah negeri yang hebat lah. Ada raja dan sebagainya. Tapi raja tu terkenal dengan raja yang jahat. Jadi Nabi Ibrahim ni nak pergi berdakwah lah ke situ. Tetapi on the way nak sampai di Mesir ni dah dapat dah makluman bahawa apa? Raja Mesir ni dia pantang tengok perempuan yang cantik. Jadi kita sebut tadi bahawa Nabi Sarah ni adalah seorang yang cantik. Jadi bila Nabi Ibrahim ini bersama dengan Sarah berjalan ini, Sarah ni cantik, dia kata ni confirm ni Raja Mesir akan ambil dia ni. Itu tabiat Raja Mesir. Dan kemudian Raja Mesir pada masa itu yang jahat ni, yang zalim ni, ini bukan Firaun dia tak cerita Firaun, dia tak sebutkan nama Firaun. Tapi Nabi Ibrahim mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Wahyunya nanti mereka ni akan nak ambil Sarah daripada dia. Oleh kerana itu, dan satu daripada pantang larang Raja Mesir pada masa itu ialah kalaulah seorang perempuan, seorang lelaki datang, kalaulah lelaki itu suami kepada perempuan tu, maka dia akan bunuh lelaki itu.
Kalau dia nak ambil perempuan tu, dia akan bunuh lelaki tu. Tapi kalaulah lelaki tu saudara, adik-beradik kepada perempuan tu, maka dia tak akan bunuh. Dia akan ambil perempuan tu saja, dia tak bunuh lelaki tu. Nabi Ibrahim dapat wahyu perkara ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa jangan beritahu bahawa ini adalah isteri, tapi kena beritahu ini adalah adik aku. Jadi dia pesan kepada Sarah, Nabi Ibrahim pesan kepada Sarah, nanti kalau tanya, beritahu kau ni adik aku, bukannya isteri. Jadi akhirnya sampai di Mesir, memang betul raja tu tangkap, pengirim-pengirim ni lah tangkap, tentera-tentera dia tangkap, dia kemudian tanya, ni siapa? Nabi Ibrahim kata, ini adik aku. Okey, adik aku tak ada masalah, kata, jalan. Tapi perempuan tu diambil. Perempuan tu Sarah dibawa kepada Raja Mesir. Sampai kepada Raja Mesir, jadi Nabi Ibrahim duduklah tempat dia. Dia tak ditangkap. Dia duduk. Masa tu ceritanya ialah dia sampai kepada Mesir, Raja Mesir ni, Raja Mesir ni yang jahat tadi tu nak pegang Sarah, nak ambil Sarah ni. Bila nak pegang saja, Sarah ni berdoa dalam hati dia, ya Allah, dia kata, ada doa dia panjang tu, ada doa dia kan. Saya sebut ringkas je kan. Dia kata, ya Allah, engkau tahu aku ni beriman dan aku ni adalah seorang perempuan yang tak buat jahat kepada suami aku, maka peliharakanlah aku, ya Allah. Bila tangan raja tu nak pegang Sarah, tiba-tiba tangan tu jadi keras, jadi kaku. Dikatakan jadi cacat, jadi salal. Jadi macam tak boleh nak bergerak je dia tengah. Jadi keras macam tu. Nak bergerak tak boleh, kata. Dia panggil orang dia semua tak boleh nak buat apa. Semua pengirim-pengirim dia ni, tepi-tepi dia tak boleh buat apa. Jadi pada masa itulah dia minta kepada Sarah, wahai Sarah, dia kata, okeylah tolong doa, dia kata, aku ni tak ni lah. Jadi Sarah pun berdoa balik, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hilangkan raja tu. Bila hilang tangan dia tu, cacat tangan dia tu, kaku tangan dia tu, dia nak ambil pula, nak pegang pula lah Sarah tu pula. Sarah berdoa lagi, sekali lagi kan tangan dia tu jadi kaku macam tu. Dah minta doa pula, suruh Sarah tu pun berdoa lagi. Dia nak pegang lagi, 3 kali berlaku perkara ni. Sampai kali yang ketiga, akhirnya dia pun stop. Dia kata perempuan ni adalah syaitan sebenarnya ni. Tu perkataan dalam hadis lah yang saya sebutkan. Dia kata perempuan ni adalah syaitan, jadi lepaskanlah dia. Dan dia hadiahkan pada masa tu kepada Sarah seorang perempuan, nama dia Hajar. Hajar, bukan Hajar. Kalau Hajar tu batu, bahasa Arab Hajar Aswad tu, nama dia Hajar. Ha pusing macam tu ejaan dia. Tapi kalau eja Rumi sama je kan, Hajar. Tapi dalam bahasa Arab eja dia ialah ha bersimpul atas kemudian jim ra. Jadi Hajar macam tu. Kalau Hajir, orang yang berhijrah. Kalau Hajar lah. Jadi dia hadiahkan Hajar ni seorang hamba kepada Sarah untuk menjadi khadimah, menjadi pembantu. Jadi dia balik kepada jumpa dengan Nabi Ibrahim, sampai ke tempat Nabi Ibrahim sedang solat. Jadi dia ceritakan semua apa yang berlaku. Jadi mereka pun buat keputusan tak boleh duduk berada di Mesir ni. Berada di Mesir ni bahaya, tak sesuai, maka dia pun hijrah lagi, balik semula ke Palestin. Jadi dia pergi ke Palestin, menetap di Palestin ni di satu tempat nama dia Hebron sekarang ni, Hebron ni nama dalam bahasa Arabnya Al-Khalil, Al-Khalil. Al-Khalil tu maknanya Hebron lah. Hebron ni sekarang ni di tebing barat tempat dia. Dan di situ ada satu masjid. Masjid tu dikatakan ada dalam tu ada kubur Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bissawab, saya tak tahu betul tak betul Tapi tempat tu dinamakan Khalil kerana Nabi, salah satu daripada Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim ni adalah Khalilullah. Kekasih maknanya, kekasih Allah. Orang putih panggil Hebron. Dalam peta Google Map pun dia tulis Hebron juga. Dia tak tulis Khalil. Jadi dia tinggal di situ bersama dengan Hajar, bertambah dengan Sarah, bersama dengan Hajar. Tapi Hajar tadi adalah khadimah, pembantu kepada Sarah. Dia bukan kepada Nabi Ibrahim. Umur dia pada masa tu dah 90 lebih. Ni cerita, jadi umur dah 90 lebih dah. Jadi macam mana ni kan. Jadi oleh kerana dia kesian pada masa tu, diceritakan Sarah ni kesian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, suami dia ni, mungkin suami dia nak anak. Jadi di akhirnya dia kesian, dia hadiahkan Hajar ni kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ambillah kau, kata, ambillah buat isteri kau, kahwinlah dengan dia. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim pun kahwinlah dengan Hajar.
Bila kahwin dengan Hajar, biasalah kan perempuan dia tukang hadiah, lepas tu dia lah yang cemburu kan. Jadi sebut dalam hadis bahawa betul Sarah telah mula cemburu kepada Hajar. Dah masalah dah timbul Jadi minta maaf kalau ada bini-bini sini memang Nabi SAW kata memang berlakulah cemburu daripada Sarah terhadap Hajar. Jadi oleh kerana cemburu itulah dikatakan maka Hajar dapat anak, Sarah tak ada anak. Jadi tengok kan, dia hadiah lepas tu dia cemburu. Ada cerita-cerita yang tidak betul saya nak cerita cerita-cerita yang tak betul tentang bagaimanakah cemburunya Sarah ni kepada Hajar. Dengan pakaiannya, dengan macam ni, macam nak, banyaklah cerita, dia buat benda-benda yang pelik-pelik lah. Jadi saya nak beritahu disebutkan oleh ulama-ulama Islam bahawa cerita-cerita bentuk-bentuk kejahatan tu, cemburunya Sarah terhadap Hajar ni adalah merupakan cerita-cerita Israiliyat. Cerita yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW hanyalah dia kata bahawa Sarah ini telah cemburu kepada Hajar. Bila dapat anak tu kecil nama anak tu Ismail. Jadi akhirnya cemburu makin kuat Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya hantar Hajar dan juga Ismail ni pergi ke satu tempat di padang pasir. Jadi kalau kita tengok peta tu, atas tu Hebron, kawasan tu subur, kawasan tu ada tanaman, ada pokok zaitun, ada pokok semua benda, ada di kawasan Syam. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan supaya bawa Hajar ni dan juga Ismail. Pada masa tu yang masih baby lagi, masih baby, tak boleh, dia cerita tak boleh merangkak lagi ni, tak boleh bergerak lagi ni, baru duduk melentang macam tu lah. Tak tahu berapa bulan dia tak sebut berapa bulan, tapi bawa lah. Lalu ikutlah Hajar ni, ikut Nabi Ibrahim ni kan, ikut nak bawa ke mana Kalau ikut perjalanan daripada Hebron tu, Khalil tu, kepada Mekah ni, kalau naik bas sekarang ni 2 hari 2 malam. Jadi saya pernah naik bas daripada kawasan tu, bukan Hebron, saya tak pernah pergi Hebron sebab Hebron ni sekarang ni dalam kawasan tu penjajahan saya pernah naik bas daripada Jordan, kawasan lebih kurang lah itu sekarang 2 hari 2 malam, bas 6 stop berhenti semayang dan makan je. Kalau naik kapal terbang lebih kurang hampir 2 jam 2 jam kapal terbang, maknanya daripada sini sampai Kuala Lumpur lebih kurang tapi dia berjalan tu, jalan apa? Diceritakan ada naik kenderaan, tapi jalan macam naik unta ataupun naik itu ceritanya. Jadi ikutlah, yang baiknya Hajar ni ikut Nabi Ibrahim tu, sampailah ke satu tempat, turun ke bawah sampai satu tempat. Pada masa tu tanah Arab ni tak ada orang tak ada penduduk lagi, sebab zaman tu sangat sikit penduduk Jadi bila sampai satu tempat yang tak ada pokok, tempat padang pasir, batu-batu, tiba-tiba Nabi Ibrahim pun tinggalkan situ. Hajar, kau duduk sini. Lepas tu dia pun berpalinglah menuju semula ke Palestin. Dia tinggalkan pada masa tu sikit, dia kata air sikit, kemudian ada buah kurma sikit dalam satu bekas yang dibuat daripada kulit binatang. Jadi tinggal situ Hajar, tinggal anak dia Ismail. Nabi Ibrahim berpaling, berjalan, Hajar kejar pada masa tu kata. Kalau cakap bahasa Melayu kata bang macam itulah kalau kita sekarang tak tahu nak cakap apa tapi dia cakap tu, bang nak ke mana tu, dia kata. Dia senyap, dia kata. Nabi Ibrahim tak menjawab, tapi terus berjalan. Dia panggil lagi, disebutkan dalam hadis 3 kali dia panggil. Nak ke mana tu? Nabi Ibrahim senyap, tak cakap apa-apa, terus berjalan balik. Dia kejar belakang tu, sampailah dah 3 kali tak jawab. Dia pun tanya. Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana hadis ni panjang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Jadi dia sebut, dia kata Allah amaruka bih, dia kata, ya Ibrahim, wahai abang, dia kata, abang lah wahai suamiku, adakah Allah Ta'ala yang menyuruh kamu berbuat begini? Nabi Ibrahim jawab satu perkataan dia, naam, dia kata, ya. Bila dia sebut ya saja tu, apa kata Hajar? Dia kata Hajar, izan falan yudayyi'ana, dia kata, kalaulah Allah Ta'ala yang memerintah suamiku kau kata untuk buat macam ni kepada kami,
maka Allah Ta'ala tak akan biarkan kami begitu saja. Mesti ada sebab. Falam yudayyi'ana, maknanya dia tak akan biarkan terbiar macam ni saja. Mesti ada sebab. Jadi pada masa itulah kita nak kata yang gambaran tu lah, kalau buat filem ni, buat filem, buat drama, buat kartun, kita tak tahulah kan. Dia kejar tu sampailah ke satu tempat nama dia sana tu wadah, dia kata kan. Dah tak nampak dah. Tak nampak dah tu budak dua orang tu dia pergi situ, dia pun pergi berjalan. Dah tak nampak anak dia tu dengan isteri dia. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita doa ni apa ni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi biasanya kalau kita katakan biasanya ialah Nabi Ibrahim ini kalau dia bergerak berjalan dia akan naik burak. Ulama-ulama kata naik burak sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan naik burak pergi masa masa Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi Ibrahim ni biasanya kalau dia balik semula ke sana tu ke Palestin dia akan naik burak. Bila seorang diri dia akan naik burak, diceritakan. Tapi bila dia bersama dengan orang lain, bersama dengan Hajar, bersama dengan Sarah, bersama dengan Ismail, dia akan berjalan seperti biasa. Jadi sampai ke sana tu dia pun berdoa lah. Jadi dia kata Rabbana inni askantu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat Quran, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Dia kata ya Allah, ni doa Nabi Ibrahim semasa dia tinggalkan tu. Dia kata ya Allah, aku telah letakkan zuriatku di satu tempat ghairi zi zar'in, yang tak ada pokok. Memang tak ada pokok pada masa tu Rumah pun tak ada. Mekah bukan macam sekarang Maknanya Mekah tu kosong pada masa tu. Yang ada 2 biji bukit saja. Satu sini nama dia Safa, ujung sana satu bukit kecil. Bukit kecil yang rendah bukit tu, tapi tempat tinggi sikit. Nama dia As-Safa, hujung sana nama Marwah. Anak duduk bawah bukit tu. Tempat Kaabah Jadi Nabi Ibrahim berdoa, dia kata, ya Allah, aku telah tinggalkan min zurriyati, daripada keturunanku, biwadin ghairi zi zar'in, di satu tempat yang tak ada pokok, inda baitikal muharram, di rumah kamu yang muharram, Baitullahil muharram, Baitullah Kaabah tu Tapi pada masa tu ada Kaabah ke? Tak ada, mana ada Kaabah tak ada Kaabah Cuma ulama-ulama sini berselisih kenapa disebutkan nama di situ nama Kaabah nama Baitullah. Kenapa disebutkan Baitikal Muharram? Kerana disebutkan bahawa tempat tu sebenarnya adalah tempat di mana Nabi Syis Nabi Syis dulu Nabi Syis yang anak kepada sana yang kita telah ceritakan sebelum-sebelum ni, telah membina satu tempat di situ. Tempat ibadat yang pertama awal bi Bakkah Mubah disebut situ, tempat tu nama dia Bakkah ataupun Makkah. Cuma tempat tu pada masa tu dah tak ada dah. Sebab apa? Dah hilang lah kesan-kesan tu. Jadi dia tinggal kat situ, dia kata Rabbana liyuqimus solah, ya Allah, supaya mereka ini menunaikan sembahyang, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati manusia akan rasa teringin untuk pergi kepada Mekah ni, pada tempat ni. Doa Nabi Ibrahim ni telah diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai sekarang orang teringat nak pergi situ Ada apa situ? Ada barang ke, ada tempat shopping ke, ada tempat pameran ke, ada museum ke? Tak ada. Ada seketul je. Ada satu tempat, iaitu tempat tu batu 4 persegi. Jadi orang pergi juga Kalau tak ada masjid pun orang akan pergi juga. Masa tak ada aircon pun orang pergi juga. Masa ada aircon pun pergi. Kalau kita putus aircon semua pun tak ada elektrik pun orang akan pergi di situ. Sebab apa? Itu adalah Allah Taala telah mustajabkan doa Nabi Ibrahim. Kemudian dia kata tahwi ilaihim, yang masa cenderung kepada tempat tu. Kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dia kata, dan ya Allah, berilah rezeki buah-buahan, semoga mereka ini bersyukur. Jadi itulah beberapa perkara yang diminta oleh Nabi Ibrahim, dan perkara itu semuanya telah ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada buah banyak situ macam-macam buah lah, kata buah durian pun ada juga. Jadi itulah cerita yang berlaku kepada. Jadi selepas daripada tu, Hajar yang ditinggalkan dia pun berjalanlah balik, kata naik burak ni. Jadi Hajar ni dia tinggal situ. Kemudian Hajar ni pun habis air dia, habis makanan dia, dia pun naik atas bukit Safa. Sebab dia nak cari orang
dia nak cari orang. Sebab naik atas bukit, naik tempat tinggi sikit nak tengok orang ada tak ada orang. Sebab dia kata, dalam riwayat kata dia nak mencari manalah ada orang boleh minta tolong. Dia naik atas bukit cari orang tak nampak. Dia turun bukit, kemudian dia berlari anak tempat tu, berlari anak sikit, kemudian naik bukit sana pula, bukit Sofa. Naik sana cari tak ada. Sampailah 7 kali, itu yang kita namakan sebagai sa'i sekarang ni. Kemudian tiba-tiba sampai ke Marwah sana, dia dengar suara. Kemudian dia kata, sah. Dia kata. Dia cakap macam tu. Dia dengar suara. Kalau sah ni maksud syarat ni dah. Siapa? Macam tu. Tengok bunyi tu daripada mana? Bunyi tempat Nabi Ismail. Yang masih baby tu, masih kecil lagi tu. Jadi dia pergi tengok Nabi Ismail, sah dia kata. Kalau kau baik dia kata, tolonglah jangan buat apa-apa kepada kami. Dia kata macam tu. Tiba-tiba malaikat Jibril pun yang pada masa tu, malaikat Jibril yang datang tu telah menolak dengan sayap dia tanah tu, lalu terbukalah, lalu keluar air daripada situ. Keluar air daripada situ, dia tengok air tu keluar daripada tepi Nabi Ismail. Kemudian dia pun katalah dalam bahasa Suryani, bahasa Suryani, dia kata Zamzam. Dia kata Zamzam ni maksudnya ialah jangan lari jauh, maksud dia gitu kan. Duduk. Dia pun carilah batu-batu tu, dia pun elok-elok batu tu, dia kata Zamzam. Air tu keluar, jadi dia minumlah air tu. Sampailah sekarang nama tu jadi Zamzam. Jadi Zamzam tu bahasa Suryani. Suryani ni dalam bahasa Inggeris dipanggil Aramaic. Aramaic language. Bahasa orang Suria dulu, zaman dulu. Sampai situ, insya-Allah kita pun terpaksalah berhenti. Kerana kita tengok cerita seterusnya apa yang terjadi selepas daripada tu. Dia datang selepas daripada tu sebanyak 4 kali. Nabi Ibrahim diceritakan oleh hadis, diceritakan oleh sirah, sebanyak 4 kali dia datang kepada Nabi Ismail menziarahi anak dia, dan kita tengok apa yang berlaku selepas daripada ni. insya-Allah wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah dalam siri Nabi Ibrahim kali yang kelima insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.